Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang balik tadi ayat yang ke-49 tadi. Wa rasulan ila bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, bahawasanya aku anni qad ji'tukum, bahawasanya aku sesungguhnya aku datangkan kepada kamu tanda mukjizat, bi ayatin mukjizat min rabbikum, dari Tuhan kamu. Jadi Nabi tahu mukjizat Nabi ini tujuan dia untuk diyakini dia Nabi. Beza karamah untuk diikuti, mukjizat untuk diyakini, karamah untuk diikuti. Dan kedua-dua jenis luar biasa ni bukan untuk ditumpangi, bukan. Jenis tumpang-tumpang ni jenis sihir. Jenis tumpang-tumpang ni jenis bukan anugerah, jenis perangkap. Faham kita jenis tumpang-tumpang? Faham tak? Biasa hak berlaku hak masyarakat kita ni gitulah. Kan, bila orang ni dia ni mempromosikan luar biasa dia, lepas tu orang duduk tumpang luar biasa dia, itu jenis perangkap, bukan anugerah jenis lagu tu. Makna dia, kita mensabitkan adanya luar biasa, anugerah, bentuk mukjizat dan bentuk karamah. Bukan menafikan, mensabitkan. Ada, dalam Quran ada. Cuma luar biasa anugerah ni dia ada ciri dia. Luar biasa perangkap ni ada ciri dia. Biasa masyarakat kita ni tak kenal hak mana perangkap, hak mana anugerah. Bagi dia luar biasa anugerah belaka. Kena dah tu kita semua belaka ni, termasuk anak sendirilah. Lepas ngaji, tak ngaji, nampak luar biasa anugerah belaka kita, betul tak? Dulu kita pun tak jelas dulu. Anni, sebahawasanya aku akhluqu lakum, aku buat untuk kamu minati ni. Ni jenis mukjizat ni biasanya dia ada, kalau bahasa Malangnya umpan. Bukan makna benda tu, contoh macam Nabi Muhammad SAW, kisah dia membanyakkan makanan. Bukan tiba-tiba makanan muncul dalam mata, bukan. Dia ada makanan dah, semua jadi banyak. Dia panggil apa? Umpan bahasa kita. Mana dia ada, dia punya ni, ada nok lah gitulah. Macam berlakunya Nabi Muhammad waktu dia ambil uduk tu keluar air, bukan tiba-tiba keluar air. Air tu dicurah, lepas tu tiba-tiba air tu berterusan keluar. Bukan makna tiba-tiba keluar air, bukan. Air sedia ada tu. Jadi hal ni pun bukan tiba-tiba dia tiup benda kosong tiba-tiba jadi burung, bukan. Dia ada umpan dia. Tanah tu dia buat bentuk burung, kahayatut tayri, umpan dia, kan. Contoh macam Musa, bukan dia mengkatok je keluar air, dia ada batu. Lalu aku meniup, fa'anfukhu, aku meniup ke dalam tanah yang berupa burung itu, lalu menjadilah tanah itu burung dengan izin Allah. Dengan izin Allah ni ada dua maksud. Makna dia, satu, makna izin Allah ni kalau tengok dalam bahasa Arab, kalimah izin ni makna perintah. Mana Allah suruh dia buat, baru dia buat. Sama yang kedua, izin Allah ni makna kudrat Allah, bukan kudrat dia, kudrat Allah. Biasa hak dua-dua orang faham dah, tapi orang tak faham bila sebut kudrat Allah, dia faham dah. Cuma dia faham Nabi Isa ni bila-bila rasa boleh. Dia faham lagu tu.
Jadi sampai tahap kita boleh tumpang luar biasa dia. Itu lebih elok. Kan? Contoh orang tua kita dia boleh tukar daun jadi apa? Jadi duit contoh. Kita dah faham, mana kita boleh minta dia tolong buat. Minta dia boleh tolong buat ni bukan jenis-jenis karamah ni. Bukan lebih sana Quran, hak ni jenis perangkap. Mana waktu dicabar saja, Nabi Isa pun menzahirkan bentuk luar biasa ni. Bukan semua ada kat dia. Dan dia menunjukkan ada orang buta, ada orang kena penyakit sopak, dia pun sembuhkan. Wa ubri'ul akmaha wal abras. Orang buta dan orang sopak, orang penyakit sopak, wa uhyil mauta, dan aku menghidup orang mati. Dengan izin Allah, dengan kudrat Allah juga. Dengan izin Allah ni ada dua. Satu, Allah wahyukan. Mana dalam huraian buku kontroversi Alam Melayu Dr. Basit Ibrahim, dia ceritalah mana sebelum berlaku ni Nabi Isa dia berdoa dulu. Dan dia bukannya seorang-seorang ni asal ada orang mati dia bagi hidup, bukan. Waktu tu je seorang je peristiwa berlaku. Siapa dia yang dihidupkan? Iaitu anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Lama dah mati, kan? Bukan banyak orang ni. Banyak kampung ni dia bagi hidup ni. Bukan lagu tu. Seorang tu je. Dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku memberitahu kamu bima takuluna. Waktu tu je. Bukan sama-sama, sama tak sama. Kan? Kalau sama-sama tak sama. Bukan waktu mu tanya, waktu ni je. Aku beritahu kamu apa yang kau makan dan apa yang kau simpan dalam rumah kamu. Baik tak? Baik. Tidak dapat ditahu oleh pancedera atau alat. Baik, tapi Allah beritahu ke Nabi Isa waktu ni. Bukan sama-sama, bukan. Macam Nabi Muhammad SAW ada satu kes berlaku, dia tak tahu di mana keberadaan unta yang hilang, tak tahu. Macam Nabi Sulaiman tak tahu di mana keberadaan burung Hudhud, tak tahu. Bukan tahu semua Nabi lagu tu. Waktu ni je. Kalau sama-sama tu tak apa. Hak tu anugerah perangkap tu. Inna fi dzalika laayatan. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kudrat bagi kamu. Tanda kudrat. Jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Huraian dia. Jadi mukjizat tu adalah tujuan dia untuk menunjukkan kebenaran kerasulan dia. Ada ni. Mana bukan burung tu, biasanya kalau jenis-jenis hak biasa Nabi ni dia tak jadi hidup beranak pinak dak. Dia mati. Mana benda jenis luar biasa jenis lain tu contoh macam Allah ubah jadi kera, bukan hidup jadi anak beranak pinak sampai sekarang ni. Ni keturunan kera berlaku ni bukan. Dia mati. Hak yang begitu juga yang apa tu hak yang Musa tu ikan terjun ke laut. Tiba-tiba beranak pinak jadi keturunan dia, bukan. Dia mati. Semua lagu tu. Hak ni begitu. Setelah burung itu hilang dari pandangan mereka, maka burung itu pun jatuh dan mati untuk membezakan antara buatan makhluk dengan buatan Khaliq. Macam lagu tu. Jadi semua benda-benda luar biasa ni untuk orang yakin itu Nabi, gitu ya. Wa musaddiqan lima baina yadayya.
Dan dia membenarkan terhadap apa yang ada di tanganku. Apa dia? Taurah. Minat Taurah. Mana waktu tu Taurah memang turut ada dah di tangan apa tu Bani Israel. Cuma biasa dia Injil saja. Cuma soalan tadi tak. Adakah Injil bawa syariat baru? Tak. Cuma beza je. Bila Injil turun, dia ada sikit je. Waktu Taurah, unta diharamkan atas hukuman. Waktu Injil turun, unta halal semula. Cuma Bani Israel yang jenis Yahudi ni, dia taksir Injil. Mana walaupun Nabi Muhammad walaupun makna Injil ni dah turun, beritahu unta jadi halal, dia tak terima, dia tak makan, tak boleh makan juga. Kan? Wa uhalla lakum ba'da alladhi harrama alaikum. Dan dia menghalalkan kepada kamu sebahagian dari yang diharamkan atas kamu, iaitu unta. Wa uhalla lakum, dan aku dihalalkan ke atas kamu, uhalla dihalalkan ke atas kamu, ba'da sebahagian alladhi yang diharamkan kepada kamu. Taurat haramkan, tapi Injil halalkan. Apa dia contoh? Unta. Anda beritahu ni, poin-poin ni kita kena ingat. Kalau orang tanya kita, kita boleh jawab on the spot lah. Walaupun berbentuk tak formal. Kadang-kadang kita kena duduk dalam. Betul tak? Kita kena rasa tanggungjawab kita ke Quran ni bukan mesti kita kena mengajar secara formal. Tapi kalau orang soal, kita boleh jawab. Kalau orang nak nipu kita, tak boleh. Kita tahu sekurang-kurangnya. Kita tak perlu ngaji. Daurah ni kata kita bukan nak mengajar. Contoh tak? Orang fikir lagu, tak, sekurang-kurangnya kita tak terpedaya. Kita tak dimasa daripada orang-orang yang kadang-kadang dia macam-macam Ya sekurang kita tajuk ni kita faham. Tak boleh tipu tajuk ni. Sekurang gitu. Makna kita ni tak terkesan dengan orang-orang yang berkepentingan. Makna kadang-kadang dia belit-belit lagu ni, kita tajuk ni kita gelar tak. Setengah orang ni tak usah ngaji, dia faham lagu tu Kadang kita bukan nak mengajar. Contoh tak usah lagu tu. Kadang-kadang sekurang-kurangnya kalau orang beritahu sebelum lepas ni, kita terima dah benda ni. Setengah orang ni baru tahu, terkejut. Baru tahu kali dengar kan. Lalu tolak. Kita mengaji dah tajuk ni. Sekurang-kurangnya kita tak tolak benda tu sebab kita mengaji dah. Ataupun kita tak tertipu dengan tajuk tu sebab kita faham dah. Orang bawa satu contoh bentuk, ni sihir, dia tahu, luar biasa anugerah ni. Macam Nabi Isa, dia bagi contoh macam Nabi Isa, dia kata tak, Nabi Isa tu mukjizat. Ni perangkat ni, jenis ni perangkat, kita tahu ni jenis ni. Kalau jenis orang jahil, kata seperti Isa, dia kata, barangkali anugerah Tuhan juga ni. Biasa lagu tu tak, biasa tak. Wajib tukum, dan aku datang kepada kamu tanda mukjizat dari Tuhan kamu. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Maka semua nabi ni semua jawab ada punya dia panggil apa? Dia panggil slogan dia, takutlah ke Tuhan, taatlah kepadaku. Takutlah ke Tuhan, taatlah kepadaku. Mana takut ke Tuhan tu dia ada tinggal syirik, tinggal kufur, kan? Tak kepada aku tu mana apa-apa yang Nabi ajar kepada kita kena ikut. Tidak boleh menyalahinya. Dia kata ni, Nabi Isa AS memberitakan bahawa syariat Injil adalah syariat yang mudah, di mana beliau menghalalkan sebahagian yang sebenarnya haram. Dia tak beritahu kepada kat sini. Sebenarnya ada orang beritahu unta. Di mana beliau menghalalkan hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan hukum-hukum yang ada dalam Taurat tidak dimasukkan oleh Injil. Tidak dimasukkan. Mana Nabi Isa bukan bawa syariat baru, bukan. Bahkan disempurnakan dan diperkuatkan.
Cuma soalan kita yang terjawab ialah, adakah Nabi Isa bawa syariat baru? Tak. Dia meneruskan syariatnya saja ada. Jadi Nabi Isa ni pun berkata, Innallaha Rabbi, Allah lah Tuhanku. Dia tak kata aku Tuhanmu, dia kata Allah Tuhanku. Tak pernah Nabi Isa kata aku Tuhanmu, maka sembahlah aku, tak ada. Dia kata Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka pujalah dia. Puja aku buat apa? Fa'buduhu. Hada, inilah siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Lurus tu ialah puja dia. Jadi apa maksud Kristian memuja Nabi Isa? Maksudnya ialah dia ada faham, dia ada menyeru Nabi Isa dalam konteks apa? Dalam konteks berhajat. Lepas tu ada unsur bodek. Nabi Isa ni dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab. Sebab dia angkat ke langit. Luar asbab tak mesti mati dah. Sebab tu lah seru mana jadi syirik bila luar asbab. Tak mesti mati dah. Contoh berlaku pada orang yang ada sesat ni, dia seru Tok Guru dia. Tok Guru duduk Indonesia. Lepas tu tiba-tiba ada masuk dalam badan seorang. Tok Guru dia mari, Tok Guru dia mari. Seru tu biasa ke biasa? Tok Guru duduk Indonesia tu. Hei Tok Guru, marilah engkau. Dalam konteks berhajat tak? Berhajat, Tok Guru duduk Indonesia. Berhajat akidah. Walaupun Tok Guru dia hidup lagi. Kan? Sebab dia ada unsur seru, dia ada unsur berhajat, dia ada, kan? Maka itu adalah ibadat. Nabi Isa tak mati lagi, tapi luar asbab, sebab duduk ke langit. Ibadat. Jadi konteks ibadat ni ialah seruan yang bukan biasa. Tapi kalau seruan biasa macam kita telefon. Tu biasa, bukan ibadat. Ataupun depan-depan ni. Ibarat macam apa tu, dalam satu kelas kan. Dalam satu majlis. Bukan ibadat. Walaupun konteks berhajat. Tapi bila luar biasa, waktu ada unsur berhajat, maka dia ibadat. Sebab tu Hemambang ni adat waktu ibadat ke tak? Hemambang ibadat, seru. Lepas tu ada unsur bodek, ada unsur-unsur berhajat. Berdampinglah diriku hai si Bambang tu, ibadat. Kita nak gelak gitu tak? Macam waktu cerita Peramli Labu Labi masa lepas waktu anak Haji Bahim pensan, tiba-tiba hilang Peramli kan. Tak ada Peramli tu labu ke labi tak ingat. Waktu dia pergi ke gua tu, seru tak? Tu seru tu. Ada unsur mana luar biasa ke biasa? Luar biasa tak nampak. Ada unsur hajat tak? Ada ibadat tu. Apa dia? Kita ingat, kita minat problem ni segera kecil. Buat lakon ni Ustaz. Mereka buat lakon ni. Itulah makna dia dulu, zaman-zaman dulu memang kosong. Orang tak tahu, tak bahas dulu akidah. Orang gelak-gelak gitu ya. Bila kita mengaji baru kita faham banyak unsur akidah dalam cerita Peramli tu. Dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. Kalau kita ngaji daurah orang faham. Boleh menjejaskan akidah. Boleh menjejaskan. Malah dia jejah dah. Tapi kalau bila mengaji
Kita berlakon terjejah berlakon ni. Sebab masa kita mengaji, kita tak sedar tu akidah. Tak sedar akidah tu, tak betul akidah kita. Masuk diri anda sendiri. Bila jadi betul akidah, bila mengaji, faham betul salah baru. Kerana kita mengaji, tinggal. Gitu. Buang kepahaman. Astagfirullah. Jahil. Amal albak lagi banyak tidak amal albak. Oh, banyak. Banyak. Tapi bagus kita ada tahu feel tu kan. Kita boleh bahas. So akidah lagu ni. Sekarang ada contoh. Nak buat contoh lagu dah payah. Orang tak faham. Macam mana? Ha? Macam cerita mak kita nak cerita batu belah, batu bertangkuk, makanlah aku telah kalah. Cerita tu akidah. So batu belah bertangkuk ni macam tempat orang berhajat. Kan? Bila kan cerita dia bila apa haknya anda ingat apa kakak dengan adik ingat pekan apa tak salah. kita tulis sebab mak selalu buat hujah lagu tu. Mak kata, nanti mak lari ni lepas tu. Pak cerita tu cerita ibu ni kan kadang-kadang merasa hati anak dia suka itu. Hanya pelakon dengan pengarah tu terima jariah pun kenalan. Ha? Betul lah. Meninggal. Tapi cerita tu banyak unsur-unsur akidah ni. Kita buat contoh sama kain ni. Ha? Kita buat contoh sama kain sama bebel tak tahu. Kita buat contoh kan. Ha. Maknanya dia terima sama kekalan. Oh, itulah. Dia tak rindu tak. Waktu kita tengok cerita tu bawang putih orang merah. Akidah tu tak. Sebab dia bila mak dia mati jadi mak dia tempat dia tu nak minta selesai masalah mak dia tu kan kita jadi ikan yang dia buang oh cerita dulu memang itulah kata Melayu kita memang orang tu tak faham kita tak faham kalau faham tak lagu tu tak tapi mana cerita ni alhamdulillah hidup lagi dan tahu benda tu salah tidak. Mana selama ni tak nafi syirik kita, tak tahu benda tu salah. Syarat sah kita ni nafi. Salah benda tu tak boleh. Baru kita mengaji baru kita boleh nafi. Anak suka bila mengaji daurah ni menimbulkan kesedaran bahawa kita ni tak betul sebelum ni. Sebab tu jangan sensitif tajuk akidah ni. Sebab kita berlakon ni sama. Tak perlu sensitif apa. Orang mengaji pun, kita yang mengaji pun dulu pun kita pun jahil juga, tak tahu juga pun salah. Sama kita baiki lah. Dan bila kita dah dibaiki oleh orang lain, kita tak rasa orang yang beritahu tu mensyirikkan kita. Dia membetulkan kita. Alhamdulillah dia beritahu, dia ajar kita ke tidak. Sama mati kita tahu benda tu salah. Kita tak rasa disyirikkan. Kita rasa kita jahil, tak tahu benda tu salah. Tak perlu sensitif saja tu. Ada orang ni tu sedap-sedap mensyirik orang tu sesuatu tak kena gaya. Orang nak tolong kita, nak selamatkan kita, beritahu benda tu kita, dia nak mujahadah, nak beritahu satu hal tu, kita tak menghargai dalam bentuk salah faham. Provokasi, nak bagi orang tak sedengar. Yalah. Kita tak tanggung dosa. Salah faham ni bahaya. Salah faham macam mana nak Abu Jahal, salah faham dengan Nabi. Sampai mati salah faham dengan Nabi. Anak dia alhamdulillah 20 tahun dan sedar bahawa salah faham. Salah faham dengan orang menyampaikan wahyu ni. Kesan dia kalau silap macam Abu Jahal. Kita minta lindung lah. Orang nak tolong beritahu kita, nak beritahu silap kita lah menjadi orang yang pertama sambut. Terima. Oh, kita silap. Sebab orang yang beritahu kita pun dia pun ada kisah silap juga. Kalau kita dia pun tak betul, dia untuk guru, dia betulkan dia. Semua pengalaman-pengalaman orang mengajar semua lagu tu. Dia ni telah dulu untuk guru, dia betulkan dia. Lepas tu dia mengajar. Kita pun lagu tu juga untuk guru, kita betulkan kita. Kalau tidak, tak betul lagu tu lah kita. Ustaz, ya. zaman tu, di Ramli tu ada tu guru agung kan? Kiai besar. Yalah ada sudut. Kita tak nafi jasa dia, tapi dia sudut. Guru pondok ni tidak berkesedaran pada kita. Banyak dah benda-benda yang betul. Kalau kita tengok bandingan kita tok guru kat Malaysia dengan Indonesia. Kalau kita pergi Indonesia lagi, Malaysia ni banyak hilang dah. Sampai kita ni pergi Indonesia, macam kita duduk pondok Indonesia. Kita tengok macam, kita rasa lain dah, biasa dah. Sebab kita pun dah pondok sini. Dan kita pergi pondok sana, kita tengok
persekitaran tu masih ada lagi. Kita sini dah ubah dah pasal situ. Kita tahu dah benda tu syirik. Sana dah ada lagi. Dia faham benda tu boleh lagi. Dia benda tu duk tak apa lagi. Sampai kita balas dengan kawan kita. Kan? Makna dia banyak dah hilang. Peranan Tok Guru dulu ni beritahu. Tapi nak kata benda ni, kalau tak diteruskan, kita sedarkan masyarakat, dia akan datang semula. Nampak tak? Jadi satu lagi ni, falamma ahassan. Maka tak kala ahassan ni tahu sedar. Ini pun membuktikan Nabi Isa ni bukan Tuhan. Sebab apa? Takut. Dan takut ni bukan takut akidah. Takut kena bunuh, akidah tak? Takut pencuri, akidah tak? Tak. Sebagaimana Nabi Musa takut ke ular, bukan akidah. Sebab dalam asbab. Takut fitrah dia panggil. Bila Nabi Isa tahu dia akan dibunuh, orang nak bunuh, dia takut tak takut? Kan? Dia sedar bahawa dia nak dibunuh, dia takut. Lepas tu dia kata, Isa maka tak kala Nabi menyedari Isa. Dari mereka kekufuran. Kufur sampai tahap nak bunuh dia. Jadi timbul rasa takut. Lalu dia berkata, takut dia bukan akidah. Sebab takut fitrah dia. Takut dibunuh. Kita duduk malam seseorang. Takut. Takut apa? Takut pencuri. Akidah ke tak? Tak. Bukan akidah. Dia akidah bila takut lu asbab. Takut ke batu belah, batu bertangkup. Contoh tak? Itu akidah. Batu belah, batu bertangkup. Dia lalu depan dia makan kita. Akidah. Sebab lu asbab. Takut hantu. Sampai tahap meletakkan sifat. Lalu kita itulah. Dia ada, kalau macam setakat ada net mulu robong tak apa. Dia sampai tahap mempengaruhi kita. Dia akidah. Man ansari ilallah. Siapakah yang bersedia untuk jadi penolongku untuk Allah? Dia sebut ni, orang kata, dan ada ketakutan. Nak beritahu apa? Nak menafikan sifat ketuhanan dia. Sebab takut-takut ni bukan Tuhan. Sebab orang kata dia Tuhan, mengisbatkan ketuhanan pada Nabi Isa. Jadi Allah menafikan dengan mendatangkan hujah bahawa takut-takut ni bukan Tuhan. Dan pula kita kena faham takut di sini bukan akidah. Dia buat takut fitrah dia panggil. Qala al-hawariyun, berkata hawariyun, nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong Allah. Agama Allah. Amanna billah. Kami beriman dengan Allah. Washhad, dan kami bersaksi bi anna muslimun, bahawa kami ini adalah muslimun, yakni muwahhidun. Makna, adakah pengikut Nabi Isa asal ni muslim? Ya. Muslim. Tauhid? Ya, tauhid. Tapi lepas tu biasa dah. Lepas tu bila dah tak apa jelas mana, lama-lama jadi syirik. Biasa. Puja Nabi Isa, puja Maryam. Bila jadi syirik? Bila puja selama. Bila selama puja Allah, tauhid. Bila campur, Allah puja, Nabi Isa puja, Maryam puja, syirik. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman dengan apa yang Engkau telah turunkan, yaitu Taurah dan Injil waktu itu, kan. Lepas tu wattaba'na ar-rasul, dan kami ikut rasul kami, iaitu Nabi Isa. Dan kita boleh baca doa ni. Rasul kontak kita ialah Nabi Muhammad lah.
Faktubna, maka engkau tu catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Kita pun boleh baca doa ni, bersaksi kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat tipu daya. Wa makaru. Mereka membuat tipu daya. Allah balas tipu daya mereka. Wa makarallah. Allah balas tipu daya mereka, menggagalkan tipu daya mereka. Dengan tipu daya pula. Allah buat tipu daya untuk menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi tipu daya ni kalau dia mulakan, aib lah. Tapi Allah bukan Allah mulakan. Allah balas balik. Yang start tipu daya ni mereka. Cuma Allah ni pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sebab tu bila tipu daya disandarkan kepada Allah, disebut membalas. Bukan yang memulakan. Memulakan tu kan buruk tak? Tapi Allah bukan memulakan, Allah membalas. Ayat ni ada satu ada apa tu macam perbincangan juga kan. Kalau kat Indonesia kuat ni ayat ni. Sebab di Indonesia ada satu pahaman kata Nabi Isa ni mati dah. Kan? Wafat dah seperti biasa. Sebelum dia angkat ke langit tu, angkat roh. Dia mati dah. Mana menafikan bila dia kata lagu tu macam menafikan kisah akhir zaman Nabi Isa akan turun semula lah. Sebenarnya Allah mudah. Dia kata ada bahasa ini. Idh qala Allah, ketika Allah berkata, Ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku. Ini kena ingat ni. Kalau orang bahas ingat. Mutawaffika. Jangan terjemah ikut perkata ni. Perkataan ni jangan ikut sangat. Dia tak tahqiq lagi. Kita tengok terjemah penuh. Jadi wafa ni, tawaffa ni makna dia ambil sesuatu semuanya. Akhadha syai'. Makna tawaffa ni asal ambil sesuatu semua. Mana asal, mana satu. Dia ada makna satu, makna dua, makna tiga. Contoh macam massa, sentuh. Mana satu sentuh, mana dua setubuh. Kan? Dia ada makna satu, makna dua. Makna hakikat dia sebenarnya ialah ambil semua. Kena ingat ni. Selagi mana tidak ada qarinah menunjukkan makna kedua, tidak ada kena pakai makna pertama. Makna kedua apa dia? Wafat. Makna ketiga, tidur. Makna pertama, makna asal dia ialah ambil semua. Makna Allah ambil semua, makna Allah angkat Nabi Isa dengan roh-roh, dengan jasad sekali. Itu makna asal dia, satu. Makna kedua, mati. Makna ketiga, tidur. Selagi mana tidak ada qarinah, bukti menunjukkan makna kedua atau makna ketiga, kena pakai makna satu. Ini kaedah. Contoh abun, ada hak benda kontroversi dalam Quran. Abun. Abun nampak tak? Satu pak, yang kedua pak saudara. Atau tok. Pak saudara tu tok tu makna kedua dah. Makna satu tu pak. Tapi ada orang takwil. Bukan pak yang kafir itu bukan bapa Nabi Ibrahim, pak saudara dia. Dia guna hujah tak care. Padahal dalam orang kata selagi mana tidak ada qarinah menunjukkan pak saudara, kena pakai hak satu. Tak boleh takwil jauh, kena pakai hak dekat. Selagi mana tidak ada hujah hak mana jauh, kena pakai hak dekat. Kita nak pindah pada mana dekat pada jauh tu tak boleh. Kalau tak ada qarinah, makna satu bukti bahawa makna ni sebenarnya hak kedua. Kena pakai hak pertama begitu.
Macam ni juga. Bila tak ada hujah bahawa makna dia wafat atau makna dia itu tidur, kena pakai hak pertama itu ambil semua. Mana angkat sekaligus dengan jasa-jasa sekali. Tak mati lagi lah. Mati ni dia ambil roh saja tak? Betul tak? Wafat ambil roh saja. Mana ambil roh pun separuh. Sebab dia ambil roh saja ni, tinggal jasad separuh. Tidur ambil separuh juga. Sebab tidur ni sebagai roh dia ambil, sebagai roh dia tinggal. Roh mutamayyiz keluar, roh hayat tinggal kat badan. Separuh juga. Mana hakiki dia, mana hakiki dia. Ambil semua. Jadi kita nak pakai makna apa? Selagi mana tidak ada hujah makna kedua, makna ketiga kena pakai makna satu. Oh, tapi ayat di kalangan Indonesia, dia kata ni, wafat ni. Dia terjemah wafat sungguh. Dia kata Nabi Isa wafat ni, ayat ni, wafat dah ni. Sebab ada makna wafat. Walaupun ada makna wafat, tak boleh pakai makna wafat, tak boleh. Dia kena ada step dia. Selagi mana tidak ada hujah makna kedua, kena pakai makna pertama. Kadang-kadang kita tak ada kaedah lagu ni Asal ada makna kedua, kita hak kedua. Bila kita pakai kedua tanpa ada hujah, nafsu kita. Kan? Macam contoh macam dalam perbahasan tentang dalam sentuh sentuh. Ada kata sentuh ni makna sentuh. Ada kata makna setubuh. Dua-dua ada hujah tu. Masa-masa ada hujah dia. Tu tak apa tu. Dua-dua ada hujah ilmiah dia. Hak ni kata mana sentuh saja. Bukan makna setubuh dia bagi hujah dia. Hak ni dia kata ni makna setubuh dah ada hujah dia. Makna dua-dua tak ada hujah. Dua-dua kuat. Menghasilkan dua perbezaan mazhab. Dua-dua tu ada hujah kuat. Ni makna dia tak ada hujah kedua ketiga. Jadi kena balik asal hak satu. Dia kalau tengok dalam terjemahan penuh dia kata apa ni? Dia ada bawah ni. Ni mengambil. Tu makna hakikat. Makna yang diterima secara tahqiq. Hak yang atas tu makna belum diterima secara tahqiq. Makna dia terjemah ikut dan dia ya. Mana sepatutnya terjemah perkata apa dia? Mengambilmu secara penuh. Makna jasad dan roh sekali. Ni, baik badan maupun rohnya dari dunia tanpa mengalami mati. Makna dia mana asal, mana hakiki dia. Wafatnya ambil semua. Kita tengok orangnya ada lagi. Telah wafat dah. Jadi wafat ni mana apa? Mana mati ke mana ambil semua? Mana mati sebab jasad tu ada lagi. Ni jasad tak ada. Mana jasad dia? Allah sebut wafat juga. Wafat ni makna dia hak satu. Ambil belaka. Kat sini memang kalau kita berlaku macam kita dialog dengan orang-orang Indonesia biasa dia nak tolak orang Kristian asal dia. Kan? Bahawa Nabi Isa disalib. Tapi dia tolak juga hak yang benda-benda yang sabit dalam wahyu. Tak comel juga ini. Asal dia juga nak hujah, nak debat, nak lawan Kristian, nak tolak Nabi Isa tu disalib. Nabi Isa tak disalib kata Nabi Isa ni mati biasa. Sempat kahwin dia kata gitu. Adalah kalau tengok dalam dia debat dengan Kristian. Memang niat dia tu nak lawan Kristian, tapi sebabkan dia ni mungkin tak ada satu ibarat macam muzakarah khusus, pegangan-pegangan kuat sampai jangan tolak hak wahyu ni tak ada ke dia, maka makna hak benda patut dia terima pun dia tolak juga. Tu kesian orang hebat mak. Satu tokoh dipanggil kalau dia panggil Dr. Zakir Naik Indonesia ni. Tapi Dr. Zakir Naik dengan Ahmad Dedat dia terima. Dia kata angkat belaka. Bila dia ni orang yang berdebat dengan Kristian ni, dia ada ibarat macam dia ni ada orang yang tarbiyah dia lah, mana comel lah. Dia takkan silap kat sini. Biasanya orang yang biasa dalam dunia perdebatan ni dia tak ada orang yang tarbiyah, dia tak ada. Jadi tujuan dia baik asal dia nak lawan Kristian, tapi dengan dia tolak benda-benda sepatut tak tolak.
tu benda yang malang lah. Dia ada satu tokoh siapa dia. Dia asal Kristian masuk Islam. Apa nama dia? Dia asal Kristian. Kalau tengok dalam Indonesia terkenal lah ni, dia ni orang asal Padri masuk Islam. Perempuan. Nama dia Hendono. Dia pandangan gitu juga. Dia kata Nabi SAW tidak. Tapi kita ni terima dia sebagai seorang orang mu'alaf masuk Islam ni. Tapi benda tu kita tak pakai lah. Tak situ. Tang dia, jasa dia, Islam kan. Tapi tak sini kita tak ambil tak ambil pandangan ni. Maka adapun alladzina kafaru. Tadi apa dia? Tak habis lagi, tak habis saya salah. Lagi. Jadi wa rafi'uka, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikanmu dari orang-orang kafir. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau, dan menjadi orang-orang yang mengikut engkau fauqa, di atas orang-orang yang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mana cerita ni, ending ni tak habis lagi ni. Besok kat hari kiamat pun ada orang akan jadi duduk belakang dia. Kan? Duduk belakang dia lah. Tapi sebagai mewakili umat Muhammad. Ikut dia tapi mewakili umat Muhammad. Sebab dia pun ikut Muhammad juga. Ada sudut Quran dan sudut sunnah. Semua kemudian ilayya marju'ukum, kepadaku lah tempat kembalimu. Kum ni termasuk Nabi Isa. Fa'ahkumu bainakum, lalu aku memutuskan di antara kamu, fima kuntum, tentang apa yang dahulu kamu, fihi, padanya takhtalifun, saling berselisih. Fa'ammal ladzina kafaru, dan maka adapun orang-orang yang ingkar, fa'u'adzibuhum, maka aku akan azab mereka dengan azab yang sangat keras, adaban syadidah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka dari sebarang pertolongan. Wa ma lahum min nasirin. Siapa dia ni? Kafir ni. Yakni orang Yahudi yang menolak Nabi Isa, dan orang-orang yang berlebihan dengan Nabi sampai mempertuhankannya. Saya lagi. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh,
Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan menyempurnakan fayuwafihim ujurahum, balasan pahala mereka. Balasan pahala mereka. Sebab Allah suka kepada orang muhsinin, Allah tak suka kepada orang zalimin, kan? Zalimin lawannya muhsinin. Kenapa Allah bagi lagu tu kepada orang yang muhsinin? Sebab Allah nak lahirkan orang yang Allah suka lagu ni, Allah tak suka lagu ni. Nak menzahirkan orang yang zalim lagu mana? Nak lagu lain. Kenapa lagu lain pula? Sebab Allah tak suka. Nak zahir kalau suka Allah buat lagu ni, kalau tak suka Allah buat lagu ni. Wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dah habis kat sini. Zalika, demikianlah kisah Nabi Isa. Dalam kurungan kisah Nabi Isa, natsluhu, kami bacakannya kepada engkau. Ini mana tilawah ni? Baca kepada orang lain. Tilawah ni mana baca kepada orang lain. Nabi Muhammad baca kepada sahabat, kan? Jadi tilawah ni mana baca makna kepada orang lain. Minal ayat, dari ayat-ayat, dari ayat-ayat ni daripada bukti-bukti kerasulannya, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah, wa zikril hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.